A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian, segala pujaan, segala sanjungan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat, kurniaan dan pemberian kepada kita yang begitu banyak dan tak terhitung jumlahnya. Walaupun kita sering saja melakukan kesalahan, sering saja lupa dan alpa serta lalai. Alhamdulillah kita syukur kerana kita dapat sambung perkongsian ilmu kita pada hari ini, pada petang ini. Buku Tadabbur Ilmu dan Amali, muka surat 45. Kita masih bicara tentang surah Al-Fatihah. Tajuknya memuji, iaitu alhamdu dan asyukur, bersyukur kepada Allah. Kita nak bicara tentang memuji dan bersyukur. Okay? Pada dasarnya terdapat perbezaan pandangan berkaitan maksud memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada ulama yang berpandangan bahawa kedua-duanya mempunyai maksud yang sama. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dia berpandangan bahawa sama aja. Alhamdulillah wa syukurnya sama. Alhamdulillahi syukran. Kata dia boleh kita macam tu. Alhamdulillahi syukran. Tak ada masalah. Bagi dia. Okay? Ada pun Ibnu Katsir dan ulama yang bersama dengan dia. Mereka berpandangan ada kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza. Masing-masing ada maksud yang berbeza. Dan mereka ada juga yang berbeza pandangan antara mana satu lebih umum. Syukur umum ke alhamdu umum. Ada juga perbezaan pandangan situ. Okay? So kita tengok. Saya kongsikan dikongsikan beberapa pandangan untuk manfaat bersama sebagai ringkasan sajalah, tidak menyeluruh. Kalau nak berbicara tentang perbahasan tu, perbezaan antara para ulama dari segi maksudnya dan juga dari segi adakah dia umum atau yang khusus, itu pun ada perbezaan yang panjang. Okey, tapi kita ambil yang mudah supaya kita tak jadi pening. Yang pertama, perbuatan memuji atau memuji Allah Ta'ala dan bersyukur padanya adalah kewajipan bagi hamba-hamba Allah. Sepakat semua ulama, sebagai hamba Allah kita wajib memuji dan bersyukur kepada dia. Itu tak ada khilaf. Okay? Antara dalil-dalilnya, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun amma yushrikun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji tertentu bagi Allah. Segala pujian hanya tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya al-mustafat yang terpilih, iaitu nabi-nabi yang dipilihnya. Yang dipilihnya. Manakah yang lebih baik? Hanya soalan, bukan nak jawapan. Soalan bukan istifham, tapi soalan untuk memberi amaran dan peringatan. Menafikan. Manakah yang lebih baik? Allah atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu baginya? Atau apa? Jadi bukan soalannya nak bagi jawapan. Soalannya Allah bagi peringatan dan dia bukan dalam bentuk nafi, menafikan. Tidak ada sama sekali suatu apa pun yang lebih baik daripada Allah. Itu jawapannya. Itu jawapan yang kita kena pegang. Mesti tak ada pilihan lain. Dia tak ada objektif kat sini. Ada pilihan, ada ke tak ada, ya ke tidak, tak ada sebenarnya. Dia soalan yang jawapannya maknanya tidak ada yang lebih baik daripada Allah SWT. Jadi dalam ayat ni sebut Qulil hamdillah, fi'il amal. Fi'il amal ni kata kerja perintah daripada Allah. Dia suruh pada Nabi kita, bermakna kita pun kena buat juga. Kecuali ada qarinah yang kata kita tak berbuat. Perintah Allah pada Nabi, yang Nabi saja buat, itu punya khususiah dia. Untuk kita tak ada. Tetapi ini umum, tidak ada qarinah yang menunjukkan bahawa ini perintah ini hanya kepada Nabi. Dia umum. Maka apabila Allah kata Qulil hamdulillah, kata kalau wahai Muhammad segala pujian bagi Allah, maka kita pun kena berkata seperti itu juga.
kita pun kena puji Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil istidlalnya mengatakan bahawa memuji Allah itu adalah satu kewajiban. Di dalam surah An-Naml surah 27 ayat 59. Kemudian surah An-Naml juga ayat 93. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah segala pujaan dan pujian hanya tertentu bagi Allah. Nah, sekali lagi Muhammad, Allah ia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahuinya. Dan Rabb kamu, yakni Allah, tidak lalai akan segala yang kamu lakukan. Jadi kita puji Allah sebab Allah Ta'ala tidak biarkan kita teraba-raba mencari bukti-bukti kekuasaan. Itu satu nikmat. Jadi kita kena puji Allah. Kita tak sendiri kena cari, kena fikir apa bukti ini. Kita kata beriman kepada Allah. Apa bukti Allah tu wujud, Allah berkuasa. Allah yang tunjukkan sudah, dan Allah akan terus tunjukkan kepada kita bukti-bukti kekuasaannya. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Setiap apa yang kita lihat di alam ini semuanya bukti kewujudan dan kekuasaan Allah. Bukti kewujudan kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Contoh Allah kata, pada diri kamu manusia, kamu tak tengok. Allah betul tengok, bukan tengok muka kita bulat ke, panjang ke, hidung kita mancung ke, kulit sawo matang ke, tona warna tak kena ke. Allah tak suruh tengok tu. Allah suruh tengok bukti-bukti kebesaran dia yang ada pada kita. Bagaimana Allah cipta kita, anggota badan ini yang sempurna, yang lengkap, sebaik-baik kejadian. Itu bukti kewujudan Allah, bukti kekuasaan Allah, bukti kebijaksanaan Allah. Kita ni bukti. Kita bukti kewujudan Allah. Kita bukan kewujudan Allah. Faham tak? Ada orang kata makhluk ini adalah kewujudan Allah. Wujudnya Allah, ada wujudnya makhluk, ada wujudnya Allah. Dan jadi pening. Dia kata wahdatul wujud. Kita semua adalah wujud. Kan? Wujud. Allah tu wujud, kita pun wujud. Kita ni adalah kewujudan Allah. Maka kita adalah satu. Allah dan kita satu. Itu diberi pada wahdatul wujud ataupun al-hulul. Kesatuan, kewujudan. Itu dah nilai daripada akidah. Kita ini adalah bukti kewujudan Allah. Bahkan semua makhluk Allah suruh kita perhati alam ini. Kan? Allah suruh perhatikan kejadian langit bumi, gunung ganang, bumi yang dari hamparan. Segalanya itu adalah bukti kewujudan Allah, bukti kekuasaan Allah, bukti kebijaksanaan Allah, bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Itu kata Allah akan terus menunjukkan pada kita bukti-bukti kekuasaannya. Tapi malangnya kalau hati kita buta, kita tak nampak. Kan? Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Ada perintah Allah Taala dalam surah apa tu? Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Surah Yunus ayat 101. Surah yang ke-10. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah itu berarti bukti-bukti kebesaran dia, supaya kita takut pada dia. Dia maha berkuasa mencipta makhluk yang hebat-hebat, sedangkan kita ni makhluk yang kerdil. Kenapa kita nak sombong kat dia? Kenapa kita nak lawan kata dia? Sepatutnya macam tu lah kan? Sepatutnya macam tu. Tapi Allah kata wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tapi tidaklah bermanfaat setiap tanda-tanda kekuasaan yang dapat dilihat. Kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan, atau nuzul ni peringatan-peringatan daripada Rasul bagi kaum yang tidak beriman. Orang yang hatinya buta, orang yang hatinya tidak beriman,
apa saja mereka lihat tidak membawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok gunung ganang, dia kata ini kalau aku dapat panjat gunung ni mesti best. Ibu tak nampak kebesaran Allah cerita gunung ganang. Dia tengok lautan, kata ini kalau buat kawasan pelancongan, buat lagoon bagus ni. Dia nampak tu je. Dia tengok hutan ni, wah ini kebalak jenis bagus ni. Dia nampak tu je, dia tak nampak kebesaran Allah. Dia tak nampak kekuasaan Allah. Dia dapat panjat gunung sampai ke atas, dia tengok matahari terbit tu, dia kata wow indahnya pemandangan. Dia tak tahu bahawa yang menciptakan matahari itu satu masa nanti akan memerintahkan matahari ini untuk berpecah, belaga dengan bulan, berlakunya kiamat. Dia tak nampak. Ini orang Islam sendiri. Katanya haraplah orang yang tak Islam. Orang Islam sendiri melihat alam ini mengikut mata kepala mereka semata-mata. Mana dapat projek, mana boleh buat duit, mana boleh buat tu, itu je dia nampak. Rumah kampung ni kalau kita buat homestay boleh buat duit ni. Dia nampak tu je. Dunia je dia nampak. Dia tak nampak kebesaran Allah. Contohlah, tengok masjid pun macam mana cara nak membangunkan masjid boleh kita dah buat sumber ekonomi. Dia fikir itu je. Bukan mengimarahkan masjid sebagai Baitullah. Bukan mengimarahkan masjid tempat untuk mengingati Allah, belajar agama. Tapi bagaimana nak mengimarahkan masjid dengan aktiviti-aktiviti yang boleh beri manfaat ekonomi dan sebagainya. Semata-mata. Bukan salah semua. Tapi dah macam tu. Duduk dalam masjid pun tak ingat Allah. Dia ingat dunia juga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kena puji Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala telah memudahkan kita. Hakikatnya kita dapat mengenal kebesaran dan keagungan dia dengan bukti-bukti yang ada di depan mata kita. Dan Allah tidak sesekali dia lalai daripada apa yang kita lakukan. Baik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ini cerita tentang syukur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Itu maksudnya. Okey, fazkuruni. Ini zikir sini apa? Sebut Allah dengan mulut. Termasuklah maksudnya puji dia, tasbih, bertahmid. Cuma juga itu dia bagian ingat Allah. Tapi makna zikrullah juga bermakna ati Allah. Seperti mana yang ditafsirkan Ibn Abbas. Fazkuruni maknanya fa'ati'uni. Orang yang ingat kepada Allah, dia mesti taat kepada Allah. Kalau orang yang dikata dia mengingat Allah, mulutnya bertasbih, bertahmid, bertakbir, tapi dia tak taat kepada Allah, itu bukan zikrullah. Kita sekarang ni berlumba berapa ribu. Berapa ribu kau baca? 7,770 kali. Berkumpul sampai tasbih macam-macam jenis tasbih sekarang ni. Tasbih elektronik pun ada. Kan nak tengok berapa ni, nak kira berapa. Pasal kita dah tanggungjawab dan kita berzikir ada jumlah amal yang besar-besar macam tu. Tapi itu hanya keluar dari mulut. Kalau zikrullah sebenarnya bukan sekadar apa yang basah dengan lidah, tetapi yang kita taati. Perintah Allah yang kita laksanakan. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang larang kita tinggalkan. Lepas tu maknanya fadhkuruni, ini fa'ati'uni. Hendaklah kamu sentiasa taat pada aku. Azkurkum, maka aku akan membalas ketaatan kamu dengan kebaikan. Allah dia ingat kita, maknanya dia balas kebaikan kita. Dia beri keampunan kepada kita, dia beri rahmatnya kepada kita. Dia sentiasa bersama kita dalam segala keadaan. Itu mana Allah ingat kita. Kemudian washkuruli, ini fi'il amar. Bersyukurlah oleh kamu akan aku atau kepadaku. Itu kita wajib bersyukur. Dalil kita wajib syukur. Wala takfurun, dan jangan kamu ingkar. Jangan kamu kufur. Bersyukur pada Allah lawannya kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia senang je. Syukur, kufur. Kalau syukur dan lawannya kufur, ini syukur pada setiap nikmat kurniaan Allah. Dan lawannya kufur, yang mengenai kufur nikmat. Kufur pada nikmat Allah SWT. Kufur yang tidak mengeluarkan kita daripada agama ini. Ada kufur nikmat, ada kufur ba'lah, ada kufur yakhruju min millah. Kufur nikmat, kita tak bersyukur dengan nikmat Allah bagi. Kufur ba'lah, tak syukur dengan suami. Itu istilah syar'i. Nabi gunakan istilah tersebut. Dan kufur yakhruju min millah, iaitu kita kufur keluar daripada agama Allah dengan perkataan atau perbuatan yang kita lakukan dengan sengaja. Itu pembagian kufur. Jadi syukur, bila Allah sebut syukur, kalau tak syukur lawannya jadi kufur.
kufur nikmat. Dan semuanya adalah benda yang berat. Bukan small matter. Alah ni aku kufur nikmat je. Yang bahasa ringan. Tidak ada ringan sebenarnya satu apa pun bentuk kekufuran tadi. Semuanya berat. Semuanya akan membawa pada kemurkaan Allah dan azab siksaannya. Okay, jadi ini masih berbicara tentang dalil wajib bersyukur. Kemudian satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Al-Baqarah ayat 172, wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah oleh kamu daripada yang baik-baik, thayyibat. Okay? Wa razaqna ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, washkuru lillah, dan hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Ini fi'il amar. Bukti wajib kita bersyukur. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kamu akan dia yang Allah kamu beribadah. Jika benar-benar kamu beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kita, bukti dia, jika kita kata kita beribadah kepada Allah, kita solat, puasa, zakat, haji sebagainya, buktinya mesti dibuktikan ibadah sebut itu sempurna dengan bersyukur pada dia atas nikmat yang diberi pada kita. Suatu Nabi solat malam sampai bengkak kaki dia. Kenapa? Nak jadi abdan syakura. Bukti dia bersyukur Allah bagi dia syurga, Allah jamin dia daripada mempelajari segala kejahatan dan keburukan, maka dia beribadah dan dia mensyukuri Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada dia. Ini sebahagian daripada dalil kita wajib memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, dan ini ada perkara yang disepakati oleh para ulama. Okay? Wajib bagi setiap orang yang mengaku hamba Allah, dia memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kedua, memuji melalui hati dan lidah, iaitu perkataan. Ini bagi mereka yang membezakan antara pujian dengan syukur. Memuji adalah kerja hati dan juga kerja lidah. Hati dan lidah, itu melalui perkataan. Adapun bersyukur itu melalui perbuatan, iaitu melalui ketaatan dan kepatuhan. Bukti kamu syukur, kamu gunakan nikmat Allah bagi itu ke jalan di perkara-perkara yang Allah redai dan Allah kasihi. Memuji Allah cukup dengan kita berasa kebesaran Allah di hati kita dan mengucapkan dengan mulut kita. Ini bagi ulama yang mengatakan ada beza antara syukur dan puji Allah. Alhamdulillah dan asyukru. Ini banyak, ini sebagian pandangan Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dia menyanggah pandangan Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi memuji adalah kerja hati dan lidah. Adapun bersyukur itu kerja jawarih, kerja anggota tubuh badan. Benda dia, contohnya dapat duit, kita sedekah. Itu kita bersyukurlah. Alhamdulillah dapat duit, kita puji. Kemudian kita belanjakan di jalan Allah, itu syukurlah maknanya. Kalau puji je, alhamdulillah duit simpan, alhamdulillah duit simpan, pujilah tu alhamdulillah, tapi tak bersyukur. Tak keluarkan zakat dan sebagainya. Itu jadi kufur. Tak bersyukur kan kufur. Nikmat itu ada hak orang lain yang patut kita bagi. Kita sedekah, kita bayar zakat, tapi tak buat. Jadi jadi kufur atas nikmat yang Allah beri pada kita. Itu contohnya. Dalilnya surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan hendaklah kamu sentiasa bertawakal atas yang maha hidup yang tidak ia mati, dan bertasbihlah oleh engkau bihamdi dengan pujiannya, wa kafa bihi bi dhunubi, cukuplah ia dengan dosa-dosa hamba-hambanya, dia maha mengetahui. Itu terjemahan harfiah lebih kurang. Dan berserahlah engkau kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Macam mana apa kata dia? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira. Tawakal adalah kerja hati. Kerja hati. Dan disuruh bertasbih dengan lidah memuji dia. Subhanallah bihamdi, kan? Tasbih, wasabbih bihamdi, memuji dengan lidah. Bila kita kata bertasbih, kita memuji Allah Ta'ala dengan
dengan lidah. Subhanallah bihamdi hanya antara zikir atau perkataan yang amat dicintai Allah Ta'ala, yang amat berat timbangannya besok di akhirat, baca subhanallah wa bihamdi. Itu antara zikir pagi petang kita baca yang tu kan, subhanallah wa bihamdi. Nah, dah cukup lah, cukup Allah saja yang mengetahui dosa-dosa kita. So jangan nak cerita kat orang lain pula. Cukup dah Allah tahu dosa kita, dia dah tutup dosa kita. Kita dok bercerita bangga dengan dosa kita. Ada media sosial ni macam-macam kan, semua dok tayang. Kan? Kita buat maksiat, buat lara, tak tutup aurat, itu ini. Semua ada share dekat media sosial. Bagi kita dah cukup takut Allah mengetahui dosa kita. Itu dah cukup dah. Kita ni memang tak pernah sunyi daripada dosa. Kita sering ada kekurangan dan kesilapan. Tapi Allah tutup dosa itu, maka bagi beriman mereka cukup dah rasa takut. Cukup dah Allah, mereka tahu Allah mengetahui dosa-dosa mereka. Jadi kenapa perlu kamu dedahkan pula dosa-dosa yang telah Allah tutup untuk kamu? Elok dosa itu antara kamu dan Allah dah jadi dengan manusia. Jadi banyak besar, makin besar masalah dia. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang menutup dosa-dosa kita. Oleh itu wajiblah kita memuji dia sebab dia menutup dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita ni boleh nampak kat dahi kita ada nombor 1 hingga 10. Hari ni merah sampai kat 10. Nak sembunyi macam mana? Kita ni semua bukan pendosa. Kita manusia yang tak suci, tak sunyi daripada dosa. Kita bukan pendosa. Kita tak dicipta untuk menjadi pendosa. Tapi kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Namun sebagai makhluk yang lemah ini, kita tak sunyi daripada dosa. Tak ada yang maksum kecuali para anbiya dan mursalin. Tak ada yang maksum kecuali mereka. Jadi Allah SWT dah tutup banyak dah dosa-dosa kita. Tak nak ditutup. Maka itu Allah cukup murka apabila dia dah tutup dosa kita, kita pula dengan bangganya membongkar, mendedahkan dosa kita atau membongkar dosa orang lain. Itu kita berhati-hati. Tolong ingatkan kepada anak-anak semua, tak payahlah ada upload dekat media sosial. Mereka kesana kemari dengan tak tutup aurat, dengan pakai seluar ketat, dengan itu ini. Anak-anak kita duk tayang ke orang, bini kita duk tayang orang. Tolonglah ingatkan, dosa tu jadi dosa jariah. Dia kadang-kadang sebut, kita simpan di Facebook. Ayat tu, dia nak kekal dosa dia tu, orang boleh tengok. Dia mati pun kalau tak padam benda tu, setiap orang tengok kemungkaran dan maksiat yang dia dedahkan tu, maka dia dapat dosa fresh. Evergreen dosa dia. Jadi tolonglah peringatkan. Tak payah nak upload semua benda-benda yang patutnya itu antara kita. Kita ahli keluarga je tahu. Kita ahli keluarga saja kita buat apa-apa pun. Tak payah nak tanya ke orang. Apatah lagi bila ada dosa-dosa mungkar, maksiat dan sebagainya. Tak perlulah anak kita share gambar anak kita ada muzik kat belakang dia. Orang dengan muzik tu dah dosa. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Bukan seorang. Kerana bapa dah ada dengan friend. Kadang-kadang ribu-riban jumlah kawannya. Tengok dosa saja dia dapat. Tolonglah. Ingatkan, benda ni kena ingatkan. Jangan menyesal di akhirat nanti. Masa ini kita kena ingatkan. Jangan salah guna media sosial. Kalau kita share satu kataan je di media sosial, Alhamdulillah. Satu kataan je itu tulis. Setiap kali orang baca, kita dapat pahala. InsyaAllah. Daripada kita tulis, celakalah kau. Itu je. ... Setiap kali orang baca, celakalah kau, orang menyumpah, kita dapat dosa. Hati-hati, kataan ni. Kita sebut sekali je, kita tulis sekali je, celakalah kau, ... Kita adalah marah orang ni. Tapi nak tak tahu, kita buat kat media sosial kita. Letak gambar, apa yang muka merah, marah tu kan, tu sekali. Semua orang tengok, semua orang baca, celakalah kau, habis kita dapat. Walaupun kita dah mati, jika dia orang buka lagi, dia orang baca lagi perkataan tu, dosa. Okay, berhati-hati. Puji Allah SWT. Allah mengetahui sekali dosa kita. Kemudian, dalam surah, tadi surah Al-Furqan, kemudian surah Al-Ankabut, surah 9 ayat 17, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan
fabtaghu 'indallahi rizqah wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Innama ta'buduna, sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah daripada selain Allah itu adalah berhala-berhala, dan kamu yang menciptakannya. Takhluquna ifkan, kamu yang mengadakan penyembahannya dalam bentuk dusta, dan hanya kamu yang mengadakan penyembahan yang dusta. Kamu buat sendiri, kemudian kamu sembah dia. Itu dikatakan wa takhluquna ifkan. Kamu cipta dia, kamu buat dia, kamu sembah dia dengan cara berdusta, cara yang tidak benar. Buat Tuhan sendiri. Baru ni tengok dalam media sosial, ada satu tempat di negara tu, mereka selalu doa pada Tuhan mereka, tak dapat. Dah lama dah tak dikabulkan permintaan mereka. Akhirnya panggil doktor, suruh cek. Doktor datang cek patung tu. Oh, doktor tu kata Tuhan kita kemurungan. Betul ni, bukan main-main. Di zaman yang begitu hebat ni, manusia boleh buat begitu. Sebab tu Allah kata kamu berdusta ni, kamu memperkatakan satu yang merupakan pendustaan. Benda jelas. Kita mungkin gelak kan, tapi mereka serius. Akhirnya itulah kena bawa Tuhan pergi mandi, kena arak dia, bagi dia happy sikit. Kata tak ada kemurungan. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Syukur kan kita jadi orang Islam. Bersyukur kita, sebab tu kita kena puji Allah SWT. Okay? Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sebenarnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, dia tidak memiliki bagi kamu rezeki. Mereka tak bagi rezeki pada kamu. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah di sisi Allah rezeki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Allah suruh kita apa dia? Cari rezeki daripada dia, minta rezeki kat dia dengan mentaati perintah dia. Laksanakan apa yang disuruh, Allah akan bagi rezeki yang terbaik untuk kita. Rizqan hasanah. Jangan kita hilang kesabaran dalam mencari rezeki. Rezeki ini salah satu ujian Allah. Kadang-kadang Allah lambatkan rezeki yang kita minta. Jadi Allah nak uji kita. Boleh kadang-kadang kita lambat sampai apa yang kita nak, kita tak sabar, akhirnya kita ambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jangan, tidak boleh kita minta rezeki Allah melalui jalan yang maksiat. Allah akan bagi, kamu mau maksiat pun mau bagi, tapi itu tak jadi rezeki dah. Itu jadi istidraj. Jadi sabar. Tidak ada siapa pun yang akan mati kecuali sudah cukup rezeki yang telah ditetapkan baginya, diperolehinya dalam kehidupan ini. Malam makcik saya meninggal dunia, dia biasa jatuh pingsan, pitam tu biasa. Semalam pun jatuh kat dapur, pitam kejap, bangun, okey dah, dimandikan anak dan bagi minum, bagi makan, kemudian dia meninggal. Itulah rezeki yang ada lagi, tertulis. Kalau ikut logiknya dah jatuh, dekat setengah jam tak sedar, ambillah. Tak, dia boleh bangun lagi, Allah bagi dia hidup lagi untuk rezeki dia yang terakhir, air yang terakhir. Yang itu yang tertulis untuk dia. Sejarah di Lauh Mahfuz dan tertulis ketika dia dalam rahim ibu dia. Tak ada siapa yang akan mati kecuali semua itu mereka dapat. Bukti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Adil, rezeki dia punya. Kita pasang rezeki punya risau, ya Ustaz, saya soal rezeki macam mana anak-anak kita, macam mana kita besok, macam mana harga barang mahal. Kita risau benda tu, kita tak risau ibadah kita macam mana, solat kita macam mana, dosa pahala kita macam mana. Kita patut risau yang itu. Allah tak hitung rezeki kita sebab dia dah siapkan untuk kita. Yang dihitungnya amalan kita, dosa pahala kita. Tapi nak bimbang kita, Ustaz, bang, kena sejak anak-anak kita ni macam mana. Zaman sekarang ni mencabar. Mereka mesti ada karier, kerjaya yang hebat, mesti kerja hebat, mesti masuk universiti, keluar universiti baru hebat. Yang itu kita bimbang. Padahal mereka tak akan mati selagi rezeki yang Allah tetapkan. Mereka tak akan dapat lebih daripada apa Allah tetapkan kepada mereka. Walaupun kita sediakan macam-macam untuk mereka, jika bukan itu rezeki mereka, mereka tak akan dapat. Mereka tak akan dapat. Ingat, itu Allah SWT. Ingat, semua di tangan dia. Semua makhluk rezekinya Allah yang aturkan. Jangan buat kerja Allah. Penat fikir tentang rezeki, lupa tentang tanggungjawab kita sebagai hamba kepada yang pemberi rezeki. Dan jangan cari rezeki Allah dengan jalan maksiat. Kita akan binasa dan rugi. Tapi betul dia, kan?
Maka cari dari Allah Ta'ala rezeki. Wa'budu, maka beribadah dengan kepada Allah. Nak dapat rezeki Allah, dapatkan melalui ibadah kepada Allah. Tapi jangan beribadah untuk rezeki. Nampak tak ada beza dia? Kita tak nampak. Kalau kita taat kepada Allah, Allah akan bagi rezeki yang Allah tetapkan bagi kita. Dia akan bagi kita. Dan rezeki yang dia bagi itu diberkati dan diredainya. Kalau kita beribadah untuk dapat rezeki, maka kita tidak ikhlas. Solat duha supaya bisnes kita menjadi-jadi. Solat duha supaya begini-begini. Kita solat doa sebab itu adalah perintah Allah, ibadah kepada Allah. Dengan asbab itu Allah dia berhak bagi pada kita rezeki. Dan dia berkati rezeki tersebut. Nampak tak? Beza. Beza orang yang sembahyang untuk dulu peksa. Kalau hajat perdana untuk lulus SPM. Boleh? Macam niat. Nawa itu, diorang niat kan? Usolli solat atau apa? Lil SPM. Macam mana kamu nak lillah tapi kamu tahu hati kamu bukan nak Allah, kamu nak SPM. Itu syirik tu, na'udzubillah min zalik. Minta maaf lah. Bahaya tu. Wa aqimus solata li dzikri. Hendaklah kamu dirikan solat untuk mengingati aku, itu taat kepada aku. Ingat, zikr makna ta'ah. Kita hamba kena solat. Kita ada duit, tak ada duit, kita lupa peksa, tak lupa peksa, kita miskin, kita sakit, kita kena solat. Kalau solat pun kita sakit, kita tak ke solat. Bukan mana, ya Allah aku solat tapi kenapa aku sakit? Solat itu kewajipan, ibadah kepada Allah tujuan hidup kita. Adapun yang lain, makan minum itu adalah apa yang Allah beri pada kita. Dan Allah tidak beri sama pada kita. Allah lebihkan sebagian kita dan sebagian yang lain. Jangan beribadah untuk mendapatkan habuan dunia ni. Jangan. Beribadahlah kerana Allah. Harapkan keampunan dia, redha dia. Bila Allah ampun kita, Allah redha pada kita, Allah akan bagi pada kita yang terbaik daripada dunia ini. Dan benda yang terbaik bagi dunia ini pula, dia tidak benda yang kita boleh tetapkan. Ada orang baik baginya, dia mendapat sesuatu yang sikit. Kalau diberi banyak, dunia ini, dia tak baik untuk dia. Dia akan lupa. Ada orang baik bagi dia, diberi yang banyak oleh Allah Ta'ala. Jika Allah bagi dia, akan dibuat baik. Dia akan gunakan yang banyak itu pada kebaikan. Jadi Allah yang maha mengetahui rezeki yang macam mana nak bagi pada kita. Oleh itu kita beribadah pada Allah agar apa yang Allah beri pada kita itu ada yang terbaik untuk kita. Itu je. Sikit pun jika Allah yang bagi dengan redha dia, itu yang terbaik untuk kita. Dan malahnya kita biasa mengira sebab kita belajar matematik. Kita ni memang ada kecil lagi suruh belajar matematik. Duk kena nombor itu, X kuasa 2 dalam kurungan, berubah. Jadi kita kata macam mana sikit? Aku sembahyang banyak. Sikit kau dapat. Aku sedekah baru ni banyak. Tak dapat pun. Dapat sikit je. Kita mula berkira. Itu matematik. Itu bukan ubudiyah. Sebagai hamba, kita tak boleh kira dengan matematik. Dan matematik ni banyak mengelirukan kita. Tak mahu nak cakap. Bukan ini anti matematik. Tapi menyebabkan kita. Bila Nabi kata, tak kurang harta kita dengan sedekah. Mana Ustaz? Kurang Ustaz. Tadi ada 1,000, Ustaz ambil, saya bagi Ustaz 300, tinggal 700. Itu matematik. Itu masalah matematik. Dia menggoyang keyakinan kita. Takkan kurang. Nabi kata, yang kata tu Nabi. Shadiqul masduq. Shadiqul amin. Dia kata takkan kurang. Kamu bersedekah, harta kamu tak kurang. Sebab kita duk kira nampak angka. Kita nampak tentang keberkahan yang Allah beri kepada kita. RM1 boleh jadi lebih berkah daripada 1 juta. Itulah Allah. Jadi ingatlah, sentiasalah bersyukur pada dia. Sentiasalah bersyukur pada dia. Jadi tadi apa beza makna? Puji dengan lidah dan mulut. Adapun bersyukur itu dengan kita mengerjakan ketaatan pada Allah. Wa'budu washkuru lahu, iaitu taat dan patuh kepadanya. Ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada dia. Yang ketiga, pandangan memuji Allah Ta'ala dalam apa jua ketentuannya. Ini perbezaan. Alhamdulillah dalam apa keadaan saja. Apa jua ketentuan Allah Ta'ala, baik ataupun buruk, kita wajib puji dia. Suka atau duka, kita wajib puji dia. Adapun syukur dikatakan kepada Allah Ta'ala terhadap segala nikmat pemberiannya. Kita bila dapat musibah, kita tak perlu bersyukur. Tapi kita puji Allah.
Tak? Bila dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan cakap dapat musibah, syukurlah aku dapat musibah. Pelik betul kamu ni. Tak kena. Memang tak kena. Tapi kalau kita alhamdulillah kulli hal, betul. Nampak tak? Dia kata pujian untuk apa keadaan pun. Dapat yang baik, alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmu as-solihat. Betul? Atau dapat yang kita tak nak, yang tak baik, alhamdulillah kulli hal. Kita tak akan memuji Allah Ta'ala atas segala. Sebab apa? Walau apa pun ditetapkan pada kita, itu pasti ada hikmah yang boleh kita perolehi jika kita redha dengan ketetapan dia. Bila kita puji itu, mana kita redha. Adapun syukur atas nikmat kurniaan dia. Nikmat kurnia Allah SWT. Jika kita diterima musibah, jangan cakap syukurlah. Kalau kita kata anak kita kata, tuan-tuan dia kata, ayah, kereta saya rosak, syukurlah kereta kau rosak. Kata ayah ni pelik, ni belajar masuk lazat jadi apa benda ni. Cakap alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Contohnya kita tengok dalam firman Allah Taala surah Nahl ayat 16 dan surah ke-16 ayat 28. Wa huwa alladhi sakhara al-bahra. Macam mana ni? Sini surah Nahl ayat ke-14 dulu. Surah 16 ayat 14. Wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dia Allah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang segar, iaitu ikan. Lahman tariyan itu maknanya ikan, kehidupan dalam laut. Dan dikeluarkan daripadanya perhiasan untuk kamu memakainya. Ada mutiara sebagainya daripada laut kan. Agar kamu memakainya. Dan kamu lihat kapal-kapal berlayar padanya. Membelah lautan, membelah air dan dia berlayar. Agar kamu dapat mencari rezeki dari limpahan kurniaannya. Dan supaya kamu bersyukur. Semua berkaitan dengan nikmat kurnia Allah. Ini kalau khusus tentang laut. Kat situ ada makanan kita, ada sumber perhiasan kita, bahkan ada sumber kekayaan, minyak dan sebagainya. Jadi kita bersyukur atas nikmat tersebut. Nikmat yang Allah beri pada kita. Bermakna kita gunakan apa yang ada itu di jalan yang Allah kasih dan Allah redai. Kemudian surah Nahl ayat 28, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah dialah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati supaya kamu bersyukur. Ini nikmat yang Allah beri pada kita. Anggota tubuh badan kita, panca indera yang ada, ini satu nikmat, satu kurniaan pemberian Allah. Jadi kita mesti bersyukur. Itu menggunakannya dalam perkara yang Allah redai. Waktu kita muda, perbanyakkan ibadah pada Allah. Ni waktu muda lah kata Ustaz, tengah muda-muda lah Ustaz, saya nak bersukan. Saya ni minat sukan. Nak main. Muda lah Ustaz, nak jaga stamina. Dah tua nanti lah baru beribadah. Cuma apa? Beza nikmat beribadah ketika tua dan ketika muda. Orang yang ketika muda, tenaganya ada, digunakan untuk beribadah Allah, Allah akan jaga dia ketika dia tua. Orang yang waktu mudanya dia lalai daripada beribadah kepada Allah, sibuk dengan perkara lain, maka di waktu tua nanti, di saat dia nak kembali kepada Allah, ibadah dia dapat rasa tak sama seperti ketika dia muda dulu. Satu ujian lah. Baru dah tua. Tapi kalau masih lagi nak beribadah dah tua tu alhamdulillah. Yang masalahnya dah tua pun tak nak. Itu lebih bala besar benar. Tapi rugilah. Kan Allah akan tanya masa muda kita dulu. Besok kita mati, Allah akan tanya, ketika muda kamu buat apa? Ada tak cukup amalan kita di waktu-waktu tua itu untuk nak cover segala kesalahan, kelalaian kita di waktu muda? Itu kita tak tahu. Tapi kena husnuzon dengan Allah kan, bila kita dah sedar, dah taubat, moga Allah gantikan segala keburukan kita itu dengan kebaikan. Moga-moga kita boleh harap, tapi tak ada jaminan. Jadi jangan, kadang-kadang ada orang bila saya nasihatkan orang tua-tua ni, ada nasihat suruh tegur anak-anak biar Ustaz, dia orang ni muda ni. Macam saya dulu lah, saya masa muda macam ni lah, dah tua kan, saya ke masjid. Kata siapa jamin yang anak tu akan hidup macam kamu?
Siapa jamin bahawa anak tu akan hidup umurnya seperti kamu? Itu pertama. Ada jaminan tak? Berapa ramai yang anaknya pergi dulu daripada orang tuanya? Kedua, siapa jamin bahawa anak kamu akan sedar macam kamu? Benda ni bukan benda genetik. Kalau kecil manis, betul-betul genetik, okeylah kita terima lah. Genetik saya macam tu. Masa muda semua dah tua jadi baik. Itu bukan genetik. Kena faham. Tapi kadang-kadang kita rasa macam tu. Padahal sehat, biar dia muda, dia kerja tu, cek duit tu, kumpul. Saya dulu macam tu juga. Dah tua ni, okey. Ni masalah. Jangan main-main. Benda ni serius. Tolong. Waktu muda ni, waktu nak belajar, waktu nak beramal. Tapi waktu ni lah Allah bagi kita ujian. Kita main terror, buat kita main bola, jadi juara, main itu jadi juara. Wah, kita pun rasa pula aku nak latih orang pula jadi pemain. Rasa macam benda tu benda bermanfaat, jasa yang aku buat masa muda ni lah. Padahal semua pada benda laibun walahun. Permainan dan hiburan semata-mata. Itu masalah. Kena sedar sikit. Bagi anak-anak kita ingat sikit. Jangan rugikan waktu muda sebelum datang tua. Waktu sihat sebelum sakit. Waktu sibuk, lapang sebelum sibuk. Besok dah tua kita makin sibuk. Sekarang dah fikir diri kita. Lepas tu dah kahwin, fikir isteri dan anak-anak kita. Dah tua, fikir cucu kita. Cucu sakit pun kita sakit tak? Bukannya, wah dah, aku dah anak-anak kahwin. Nantak kamu lah. Happy dah pun. Dah tak jadi. Jangan cuci masuk hospital, kita dah pening. Allah, kesiannya budak masuk hospital tu ni. Betul tak? Jangan ingat kita akan senang masa tua nanti. Dah anak-anak dah kahwin, nantak korang lah. Tak ada, tak jadi macam tu. Kita ni manusia. Allah akan uji kita dengan kesibukan dan kesibukan. Syartulah. Kesibukan demi kesibukan. Jadi kalau kita tak cukupkan bekalan waktu muda, wah, macam mana kita nak cover? Kita nak buat cari waktu kita makin sibuk ni. Otak kita makin tak tenang, bimbang semakin. Jadi ingat betul-betul. Apa yang Allah Nabi pesan kepada kita tu memang benda yang kita bukan buat nasyid je. Buat nasyid sedap kan? 5 sebelum 5 bukan main buat nasyid. Tapi bila kita kena amalkan, kita faham. Ingatkan anak-anak kita. Mungkin kita terlepas pandang. Dan salah satu jalan kafarah untuk kita atas kesilapan kita. Ini cadangan daripada para ulama salah. Jika kita terlepas peluang untuk melakukan kebaikan di waktu-waktu yang begitu hebat bertenaga, maka kafarahnya kita didik anak-anak kita supaya mereka tidak jadi seperti kita. Itu tanggungjawab kita. Tak sempat anak, cucu kita. Jangan putus asa. Jadi asbab kita didik mereka melakukan ibadah, mereka taat kepada Allah sejak usia yang awal ini, kita dapat tak pahala? Moga-moga itu dapat Allah menjadi asbab, Allah ampunkan kelalaian kita dahulu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi kita ada zuriat lagi. Anak pun tak dan cucu pula. Jangan putus asa. Doakan. Kalau tidak depan mata kita, besok satu masa dia ada zuriat kita, ya Allah bagi hidayah pada mereka. Jangan putus asa, itu je. Jadi gunakan segala nikmat Allah bagi. Allah bagi kita telinga, mata dan hati. Afidah. Afidah ni merujuk pada apa? Kita punya kemahuan, kecenderungan. Kita punya taste lah. Allah bagi kita perasaan, menyukai sesuatu, cenderung pada sesuatu. Itu pun nikmat. Tapi jangan letak di tempat lain. Jadi jiwa bola, jiwa hiburan, jiwa artis. Rosak afidah kita. So dia, sebab tu Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak dikira beriman wala sahbu kamu sehingga dah kemahuan dia, kecenderungan dia, hobi dia, cita-cita dia, taste dia ikut apa yang aku bawa. Jadi tujuan ada perasaan dalam diri kita adalah disalurkan kepada ketaatan kepada Allah. Bakat kita yang terpendam tu biar bakat yang merupakan ibadah kepada Allah. Bukan bakat terpendam. Saya mewarisi bakat terpendam datuk saya. Datuk saya dulu artis. Bapak saya tak jadi, sekarang saya nak buktikan saya ada bakat yang terpendam dan diwarisi oleh datuk saya. Moga-moga datuk saya berbangga. Patut meninggal lah. Kalau datuk saya tahu saya juara hari ni, pasti dia berbangga. Itu cakap siapa sebenarnya tu? Kenapa kita boleh cakap macam tu? Tapi orang cakap orang cakap. Allah musta'an. Tak dapat hidayah. Tak bersyukur dengan nikmat Allah bagi.
Jadi ini sebahagian daripada perbahasan ulama tentang perbezaan antara memuji dan bersyukur. Jadi mereka yang kata berbeza, ada yang kata sama. Ala kulihat, apa yang kita dapat daripada ulama ni, kita ambil setakat kita mampu. Okay? Kita faham dan kita buat. Kita memang kerja kita kena puji Allah. Tidak ada sebab satu pun, walaupun sebesar zarah, untuk kita tidak puji Allah. Walaupun yang berlaku itu perkara yang paling berat dalam hidup kita. Pujian yang paling berat pun sekali macam mana pun, kita kena puji Allah. Okay? Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat daripada kita, walaupun hanya sebesar zarah. Walaupun sikit dia bagi kita. Oleh itu Nabi ajar kita apa? Kalau nak bab syukur kepada Allah ni, jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Jangan tengok orang yang lebih besar daripada kita. Tengok orang yang paling bawah daripada kita. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Kalau nak bab apa? Bab kebendaan. Kelebihan dari segi kebendaan. Nak bersyukur, walaupun kita dapat sikit, rupanya ada orang yang lebih malang daripada kita. Jangan duk tengok orang yang banyak, kita akan jadi kemaruk nak jadi macam dia. Tamak dan kadang-kadang jadi hasad dengki. Nauzubillah min zalik. Itu bab kehidupan, kebendaan. Okay? Tapi dalam bab ibadah, jangan tengok orang yang kurang dari kita. Dia ni sembahyang lebih kurang pun kaya juga. Aku okey, ada juga. Aku okey baik. Bab ibadah kita kena tengok orang yang lebih baik daripada kita. Okay? Yang lebih rajin daripada kita. Kenapa dia ni dah tua pun alhamdulillah masjid tak pernah tinggal. Kita kena fikir macam tu lah. So itu cara kita nak didik hati kita, nak didik jiwa kita supaya berada dalam keadaan yang betul. Kalau tidak, kita silap ukuran kita, memang salah lah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk pada tajuk, ada masa lagi, adab apabila dipuji. Kita kan selalu dipuji, mana dari tak boleh lagi. Walaupun kita kata kita tak suka dipuji, tapi kita akan dipuji. Tak saya masuk hadis. Pujian yang jujur daripada orang kepada kita itu adalah sebahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dia dahulukan. Pujian yang jujur. Lebih kurang maksud itulah Pujian kadang-kadang memberikan kebaikan. Kadang-kadang, ingat dia bukan mesti. Kerana ia mungkin menjadi faktor pendorong untuk terus melakukan kebaikan. Dia jadi motivasi lah. Tapi bukan itu. Jangan anggap mesti kena puji. Setiap kebaikan puji. Setiap kebaikan puji. Sistem pendidikan kita di ke arah tu. Setiap kebaikan, setiap benda yang dibuat oleh pelajar kita mesti dipuji. Jangan. Nanti dia jadi kemaruk dengan pujian. Dapat sikit je bagi hadiah. Dapat sikit je bagi hadiah. Bila tak boleh bagi, apa jadi? Sudah. Dia tak nak buat dah. Jadi niatnya dari. Niatnya untuk dapat pujian dan habuan. Boleh bagi hadiah, boleh bagi pujian, tapi berpada-pada. Jangan berlebih-lebihan. Pujian dan pemberian itu sebagai pendidikan. Bukan sebagai habuan. Kalau jadi habuan, dia jadi kemaut. Jiwa kita akan tamak. Sebab manusia tak akan cukup. Walaupun dapat 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Jangan diisi dengan habuan dan pujian semata-mata. Itu maksudnya. Namun pujian mungkin juga memberi kesan yang negatif. Dia bukan positif dia. Seperti menumbuhkan rasa ujub dan riak pada yang dipuji. Dia tak cakap, tapi dia rasa tengok semua orang puji aku. Semua orang suka aku. Bagus, aku memang betul hebat. Dia rasa dalam diri dia. Dia bicara antara dia, dalam jiwa dia. Yang itu akan jadi barah dalam diri dia. Satu masa tu bila orang tak puji dia marah. Apa hal? Kenapa? Aku yang buat selama ni, aku ajar, aku begini. Wah, sekarang korang nak puji orang lain. Siapa dia? Dia tu ada apa? Aku lagi dulu. Aku bagi makan karam. Kadang berlaku macam tu. Hati-hati. Kena hati-hati. Semua orang kena hati-hati. Jangan suka sangat dipuji. Dan seringkali menumbuhkan rasa ujub dan riak pada yang dipuji. Seringkali juga orang yang memuji mempunyai maksud atau tujuan tersembunyi di sebalik pujiannya. Ada udang sebalik ni. Itu hadis Melayu tu betul tu. Dia puji tu punya ada something. Dia bukan ikhlas. Dia bukan menghargai kebaikan yang menyebabkan dia pun gembira, tak. Dia sebenarnya puji tu ada something dia nak dapat. Khususnya dia nak habuan duniawi tu daripada kita. Maka berhati-hati. Ini cara ringkas. Pujian ada baiknya, bukan tak baik. Ini pujian sama kita, bukan dengan Allah. Pujian sama kita. Ada baiknya, tapi tak kurang juga yang penuh dengan yang negatif.
Dan itu yang berlaku hari ni. Orang puji kita depan kita, berhati-hati. Jangan terus happy. Kita tak tahu apa dia kata kita di belakang kita. Puji itu kadang-kadang nak menyelamatkan diri. Padahal dia nak sembunyikan rasa benci daripada kita, tapi dia tak boleh nak luahkan kebencian itu, dipuji kita untuk menyelamatkan diri dia. Jadi berhati. Tapi jangan asyik awak cakap puji kita cakap buruk kat dia. Ni something dia puji aku ni. Yang Ustaz Razak dah ajar ni, puji ada yang negatif, datang negatif. Ya. Dan pertama kita tak harapkan pujian, selamat. Kalau kita memang jiwa kita tak mengharapkan pujian manusia, kita tak timbul apa-apa masalah. Orang puji tak puji, tak ada masalah. Yang kita bimbang Allah tu. Allah tak terima apa kita buat. Allah itu yang kita bimbang. Orang terima tak terima, orang puji tak puji, itu kita tak ada masalah. Jadi kita tak akan mudah terperangkap dengan unsur-unsur negatif dalam pujian siapa-siapa pun. Kan, kalau suami kita tak puji kita, okay, no problem. Actually pun tentu sepatutnya. Tapi tak salah lah suami puji isteri, tak salah. Tapi suami asyik puji isteri je, kau ni kenapa? Nanti mak kita boleh jealous. Kau isteri kau je baik. Mak sama ni, mak lahirkan kau, mak besar kau duk cebut isteri kau je. Baru berapa tahun kau hidup dengan dia? Tahu tak? Dia akan jadi masalah juga. So berpada-pada. Kan? Kalau apa, kita suami isteri kita tak puji kita, tak pernah cakap abang baik apa semua, relax lah. Perempuan yang macam tu. Betul tak? Dia tak suka tunjuk yang dia menghargai suami dia. Dia tak suka menunjuk. Tu kata Nabi kata perempuan macam tu. Kan? Kalau dia tak puji tak apa. Kalau dia asyik puji kita, besok untuk bapak dia pula marah. Ni lelaki ni baru dah hidup kau. Aku ni membesarkan kau. Jadi kita takut benda-benda itu berlaku. Sebab tu kita kena cover. Pujian kita yang akan bermanfaat bagi kita, kalau kita jujur puji kepada Allah. Itu pujian yang akan pasti memberi manfaat kita. Jadi kalau kita dapat suami yang baik, puji Allah, Alhamdulillah ya Allah, kerana kau beri pada aku suami yang baik. Dapat isteri yang baik, Alhamdulillah ya Allah, dapat isteri yang soleh. Dapat anak-anak yang baik, Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku anak-anak yang soleh. Aku akan bersyukur dengan kurniaan kau ini. Aku akan gunakan semua ini untuk jalan yang kau redai dan kau kasih. Akan jadi isteri aku supaya dekat dengan kau. Aku akan jadi suami aku supaya dekat dengan kau. Aku akan bimbing anak-anak aku supaya jadi hamba yang taat kepada kau. Itu kita bersyukur atas nikmat. Kita puji dia atas nikmat dia bagi, dan kita syukur kita didik anak-anak kita kepada perkara yang dikasihi Allah SWT. Nah, oleh demikian bersederhana dalam memuji adalah amat penting. Bersederhana agar tidak berlaku sesuatu yang bertentangan dengan ajaran din Islam agama. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang melampau-lampau dalam memuji rakannya. Waihaka qata'ta 'unaqa sahibika yaqulhu miraran. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kaza wa kaza. In kana yura annahu kadzalik fahasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahadan. Celakalah engkau telah memotong leher temanmu. Nabi ulang berkali-kali. Kenapa dia kata macam tu? Kamu bulan ni bagi ilmu cara kata ini, jika salah seorang di antara kamu terpaksa itu mesti memuji orang, kena memang tak boleh, memang kena puji Ustaz, nama orang baik. Maka cakaplah, saya kira si fulan ni baik begini. Jangan kata dia ni memang confirm, dia lah orang paling baik, paling pemurah. Jangan. Kamu tak tahu. Tapi setakat saya tahu, alhamdulillah, dia memang baik. Setakat tu je, itu kata bersederhana memuji. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jika dia sebenarnya begitu, maka pujilah, katakan begitu. Adapun yang mengetahui keadaan sebenarnya adalah Allah. Saya setakat saya tahu dia memang bagus. Alhamdulillah, rajin kerja, amanah orang dia. Kalau kamu nak tahu tentang dia, saya cakap yang baik saja. Sebaliknya hanya Allah tahu. Jangan 100% jamin dia ni memang terbaik. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Sekarang atau akan datang. Kita tak tahu apa yang berlaku. Dan janganlah menyucikan seorang di hadapan Allah. Jadi maknanya kamu yang puji seorang memang confirm dia tu seorang yang baik. Itu maksudnya. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menyucikan diri kamu, kata kamu yang terbaik dan sebagainya. Tidak, jangan sucikan orang lain. Hanya Allah yang tahu sebenarnya siapa yang terbaik. Jadi serahkan pada Allah SWT. Umar radhiyallahu anhu berkata, al-madhul zabhun. Pujian itu adalah penyembelihan. Pujian itu akhirnya akan menyebabkan kita termakan
puji akhirnya merosakkan kita. Itu maksud dia ya. Okey, idza ra'aitum maddahin fahsu fi wujuhihim turab. Jika kalian melihat orang yang terlalu memuji, maddahin ni lafaznya lafaz apa dia panggil, yang terlalu, maka siramkanlah pasir ke wajah dia. Sebab orang Arab ni kalau kita baling pasir ni kita marahlah, tak puas hati lah. Dulu dia ada pasir je kan, dia baling pasir tu, dia tak puas hati lah. Maknanya dia tak setuju dengan apa yang berlaku. Jadi jangan biarkan mereka memuji kita melampau sangat. Hentikan pujian itu. Dan ini memang sifat para ulama. Para ulama tak suka dipuji. Para ulama yang benar berulama, mereka tak suka didendang kelebihan mereka. Diceritakan itu begini, tak ada. Mereka lebih suka kebaikan mereka antara mereka dengan Allah. Tidak perlu didendangkan. Dan mereka hanya mahu berkongsi nikmat yang Allah beri kepada mereka kepada orang lain. Kalau mereka ada ilmu, mereka kongsi ilmu. Mereka apa kelebihan? Mereka tidak mengharapkan pujian dan mereka tidak suka dipuji. Dan bukan ramai orang macam ni. Zaman sekarang, memang harap dipuji. Tak puji marah. Stres. Aku buat kerja bagus-bagus pun tak ada orang puji aku. Orang lain yang dapat nama. Sakit hati. Ini terbalik. Sebab isu kita hidup bukan kerana ibadah kepada Allah. Isu kita beribadah mengharapkan pujian daripada makhluk. Ibnu Ajibah mengatakan, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri kecuali yang nampak saja bagi mereka. Dia tak tahu hakikat kita. Kita nampak yang zahir ini saja. Sedangkan engkau sendiri yang mengetahui isi hatimu. Ada ulama yang mengatakan barang siapa yang begitu girang dengan pujian manusia, syaitan pun akan merasuk dalam hatinya. Kalau kita happy sangat orang puji kita, kita memang happy, seronok orang puji, maknanya syaitan masuk hati kita. Kalau orang yang takut kepada Allah, dia takut pujian daripada makhluk. Dia takut. Kerana takut merosakkan diri sendiri. Walaupun boleh jadi orang tu ikhlas. Tapi kita kan hati ni kan berbolak-balik. Takut Allah Ta'ala balikkan dia ke yang tidak baik. Ada. Kita ambil doa saja. Doa yang diucapkan ketika dipuji orang lain. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak kala dia dipuji oleh orang lain, dia berdoa, Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, engkau lebih mengetahui. Apabila orang puji dia, Abu Bakar kata, ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diri aku, keadaan diri aku daripada diriku sendiri. Dan aku lebih mengetahui keadaan diri aku daripada mereka yang memuji aku. Jelas kan? Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku. Dan janganlah engkau menyesaku kerana apa yang mereka katakan padaku. Jadi pujian mereka tu tak layak kita terima. Sebab mereka nampak benda yang tak sebenarnya. Jadi Allah marah. Allah murka kita. Sebab kita tidak layak dipuji. Cumanya orang tak nampak. Kita tak tampakkan keburukan kita. Kita hanya nampakkan kebaikan kita. Dan manusia menyangka kita baik. Dan mereka puji kita. Itu satu perbuatan yang dosa. Maka Allah akan murka pada kita. Jadi, Sayyidina Abu Bakar diajar kita bacaan ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, adalah para sahabat Rasulullah SAW apabila dia memuji mereka, lantas mereka berdoa, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku akan diriku dengan sebab apa yang mereka katakan. Itu pujian mereka. Dan ampunilah diriku pada apa yang mereka tidak ketahui tentang kekurangan dan kelemahan diriku. Tak tahu bahasa Arab, ingat bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, doa puji aku ni, Allah, aku tak layak dipuji sebenarnya. Kau lebih tahu tentang aku ni, aku banyak kekurangan. Ya Allah, kalau benarlah pujian itu bermanfaat, aku jadikan aku lebih baik daripada itu. Dan ampunkan aku pada perkara yang mereka puji aku dan perkara yang tak kena dengan dan tak selayaknya kepada aku. Kita bercakap kepada Allah. Kita berdoa tak semestinya kena hafal dia punya lafaz tu. Doa ni bicara kita dengan Allah kan. Kita bercakap, ya Allah, dan dalam hati kita. Kita cakap, ya Allah, takut dengan pujian. Jangan happy dengan pujian. Wallahu a'lam bishawab. Setakat itu saja dulu insya-Allah untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung pada tajuk seterusnya. Tadabbur apa tadi?
ada puji, doa orang yang diucapkan pujian, tak ada buat kalimah Rabb, insyaAllah kita pergi situ. Nampaknya mungkin sempat kita tahun ni ke tahun depan? Kelas? Ada satu minggu lagi? Ada satu minggu lagi, insyaAllah. Belum sampai tahun depan lagi lah. Okey, insyaAllah. Okay, keadaan itu saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.